Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini akan kita manfaatkan secara ringkas untuk melihat maksud takwa dan kaitannya dan hubungannya dengan ibadah puasa yang kita tunaikan atau yang sedang kita tunaikan. Pesan supaya bertakwa adalah pesan yang sama disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada para nabi dan umat-umat terdahulu. Seperti yang difirmannya, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kami telah memerintah orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kamu agar bertakwa kepada Allah. Artinya pesan supaya bertakwa ini menjadi pesan yang diwarisi daripada para nabi dan umat-umat terdahulu, dan pesan yang sama disampaikan kepada umat Muhammad. Wa iyyakum anittaqullah. Demikian juga kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah. Maka dengan itu kita dapat memahami betapa besarnya tuntutan Allah SWT untuk kita meningkatkan darjat ketakwaan. Maka darjat ketakwaan atau darjat al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, mestilah menjadi idaman setiap muslim. Kerana kita ketahui bahawa ketakwaan akan meningkatkan darjat seseorang di sisi Allah SWT. Maka kerana itu kita perlu biasa berusaha menjadikan usaha meningkatkan kedudukan posisi kita dan darjat kita menjadi orang-orang yang meningkat takwanya di sisi Allah. Kerana ketakwaan akan membolehkan kita mencapai darjat kemuliaan di sisi Allah SWT seperti firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia dalam kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Pentingnya kalimat takwa ini ataupun ketakwaan ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat. Antaranya Allah memerintahkan agar orang-orang yang bertakwa, agar orang yang beriman untuk bertakwa dengan sebenar-benar ketakwaan. Seperti yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 102. Firman-Nya lagi, hendaklah orang-orang yang beriman bertakwa dan berkata benar. Surah Al-Ahzab ayat 70. Hendaklah orang-orang yang beriman bertakwa dan beriman dengan Rasul. Surah Al-Hadid ayat 28. Di tempat yang lain Allah SWT menjelaskan bahawa Al-Quran didatangkan sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa, al-muttaqin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di tempat yang lain Allah menyebut Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik. Surah An-Nahl ayat 128. Bahawa pengampunan dan syurga seluas langit dan bumi disediakan untuk al-muttaqin. Surah Ali Imran ayat 133. Dalam hadis Rasulullah SAW, pesan baginda kepada Abu Dzar dan Muaz bin Jabal, ittaqillaha haitsuma kunta, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Takwa pada hakikatnya adalah perbuatan hati. Wa taqwa fil haqiqah taqwal qulub. Takwa pada hakikatnya adalah takwa hati atau taqwal qulub. Bukannya takwa yang ditunjukkan oleh perbuatan zahir manusia. La taqwa al-jawarih.
Dalam surah Al-Hajj ayat 34, maksud yang sama dijelaskan bahawa taqwal qulub itu atau hati yang bertakwa itu menjadi sumber utama dan darinya lah lahir perbuatan-perbuatan yang zahir ini. Zalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikian sesiapa yang mengagung syiar Allah, sesungguhnya perbuatan itu adalah kesan dari hati yang bertakwa. Rasulullah SAW juga memberi isyarat yang jelas bahawa takwa itu bukanlah sesuatu yang dapat dilihat melalui tingkah laku perbuatan. Takwa yang sebenar-benarnya bersumber dari hati. Tingkah laku dan perbuatan itu manifestasi daripada ketakwaan yang terbina dan terbangun dalam hati manusia. Yang zahir itu pancaran dari yang batin. Perbuatan tangan, kaki, tubuh badan manusia ini adalah pancaran daripada apa yang terkandung dalam hati manusia. Rasulullah menjelaskan bahawa hendaklah kamu menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Kunu ibadallahi ikhwana, al-muslimu akhul muslimi, la yadlimuhu wa la yahqiruhu. Dia tidak boleh menzaliminya dan membiarnya terlantar, wa la yakhziluhu, dan tidak menghinanya. Dan Rasulullah menjelaskan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Sambil baginda mengisyarat ke dadanya 3 kali. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Baginda menunjuk ke dadanya 3 kali, menyatakan bahawa takwa itu di situ atau di sini. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam khutbah-khutbahnya menegaskan bahawa takwa tidak dinilai berdasarkan perbuatan-perbuatan zahir. Sebaliknya takwa merujuk pada perbuatan hati atau amal qalbi. Dalam kata-katanya yang dinukilkan, beliau menyebut yang maksudnya seperti yang terpapar, setengah orang salah dalam memahami takwa kepada Allah. Mereka menyangkanya sebagai kehidupan serba daif atau kehidupan memencil diri atau bersikap negatif terhadap kehidupan dan masyarakat. Tidaklah ia, yakni takwa itu, kecuali perbuatan hati nurani atau dhamir yang membangunkannya, yang membangunkan hati itu ialah rasa takut kepada Allah. Wa ma hiya illa dhamirun ayqadhathu khasyatullah. Tidaklah ia takwa itu kecuali hati, dhamir yang dibangunkan atau yang membangunkannya ialah rasa takut pada Allah, hingga mendorongnya berakhlak mulia, meninggalkan kesia-siaan dalam menegakkan keadilan dan bermuamalah dengan manusia. Jadi tegas Qaradawi bahawa ketakwaan itu berkaitan dengan hati yang dibangunkan oleh rasa takut pada Allah. Jadi menafsirkan takwa itu hanya sebagai melakukan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang adalah pengertian yang amat sederhana. Sewajarnya pengertian takwa itu seperti yang digambarkan, yang dijelaskan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bahawa ianya berkaitan dengan hati manusia. Kalau boleh kita simpulkan, pengertian takwa sebagai kesedaran hati yang mendalam akan kehadiran Allah dalam kehidupan seseorang.
diiringi dengan rasa takut akan kemurkaannya dan seksaan, menjadikannya sentiasa berjaga-jaga dan berwaspada agar melakukan apa yang diradainya dan tidak melanggar larangan-larangannya. Kalimat takwa ini adalah kalimat yang diulang-ulang, diungkap sebanyak 182 kali dalam sirah Fi'ain dalam Al-Quran dan dalam sirah Isim sebanyak 76 kali. Jadi ini gambaran-gambaran kepentingan takwa yang perlu diusahakan oleh seorang hamba Allah bagi meningkatkan kedudukannya di sisi Allah SWT. Ibadah puasa adalah ibadah yang memupuk kesedaran takwa. Kerana puasa berupaya mendidik hati yang sedar. Kita telah menghubungkan takwa dengan hati. Jadi puasa boleh memupuk takwa kerana puasa mampu mendidik hati manusia. Puasa adalah ibadah rahsia. Ibadah yang tersembunyi dari pengetahuan manusia. Ibadah rahsia yang mampu mendidik hati agar sentiasa sedar bahawa Allah sentiasa memerhati dan sentiasa mengawasi. Jadi ibadah puasa membentuk peribadi yang memiliki hati atau dhamir yang terbangun hasil dari khasyatillah, dari rasa takut kepada Allah. Puasa adalah ibadah asir, ibadah rahsia seorang hamba dengan Tuhannya, ibadah yang tersembunyi dari pengetahuan manusia lain. Tidak ada yang mengetahui keadaan seseorang, apakah dia benar-benar berpuasa atau tidak, kecuali hanya Tuhannya. Perlakuan ibadah-ibadah lain seperti salat, zakat, ibadah haji, tilawatul Quran, zikrullah, perbuatan atau ibadah-ibadah ini boleh dilihat oleh manusia lain. Hingga dengan demikian mudah saja disusupi oleh perasaan membangga-bangga diri dan riak. Sebaliknya orang-orang yang benar berpuasa ialah orang-orang yang sanggup meninggalkan keinginan makan dan minum dan mengenepikan runtunan nafsu syahwatnya semata-mata kerana Allah SWT. Semuanya ini dilakukan dengan rela dan sengaja, iaitu sebagai mematuhi titah perintahnya. Kerana dia merasai bahawa Allah mengetahui dan mengawasinya sentiasa. Orang-orang yang benar-benar berpuasa tidak sanggup mengambil walau secebis makanan atau mengesip setitik air sekalipun, tiada seorang manusia menyaksikan apa yang diperbuatnya. Mungkin kerana puasa merupakan ibadah sir, ibadah rahsia, ibadah seorang hamba dengan Tuhannya. Allah SWT secara khusus menyandarkan ibadah puasa ini kepada dirinya dan menegaskan bahawa dia sendiri akan menentukan bilangan ganjaran pahala, ganjaran yang melampaui kadar biasa yang ditentukan untuk ibadah-ibadah yang Allah SWT qala Allah Azza wa Jalla, seperti yang diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Rasulullah SAW, kullu amal ibni Adam lahu, seluruh amal anak Adam adalah untuknya, illa saum fa innahu, kecuali puasa. Puasa itu bagiku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberi ganjarannya. Dia menjadi rahsia Allah dan Allah menentukan ganjaran pahala. Allah tidak menyatakan dengan jelas ganjaran pahala yang bakal diberinya, memberi gambaran bahawa ganjaran yang disediakan adalah tak terhingga banyaknya. Puasa adalah ibadah yang telah difardukan
pada umat Muhammad pada bulan Sya'ban tahun kedua setelah peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu beroleh takwa. Kalimat la'allakum tattaqun bermaksud agar kamu beroleh takwa. Menjelaskan tujuan utama ibadah ini difardukan adalah untuk ketakwaan, untuk membina rasa takwa. Ini dapat disebut juga sebagai maqasid as-siyam, tujuan dan matlamat puasa. Ini bererti bahawa dengan melakukan ibadah puasa, seseorang itu berupaya membina dan meningkatkan sifat ketakwaan dalam dirinya. Menurut As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, dia menyebut fa inna siyam min akbari asbabit taqwa, bahawa sesungguhnya puasa merupakan asbab terbesar terbinanya takwa. Marilah kita di permulaan bulan Ramadan ini bertekad dengan sungguh-sungguh membersihkan hati dari sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat buruk dan tidak berfaedah, dan menghiasnya dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji, membina rasa kehambaan terhadapnya, mengerjakan ibadah sebanyak-banyaknya dan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita berjaya meningkatkan darjat ketakwaan dalam diri kita ke tahap yang lebih tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.